Okey, itu berkenaan dengan aliran trafik semasa pada ketika ini seperti yang dinyatakan tadi memperlihatkan peningkatan jumlah kenderaan di beberapa lebuh raya utama khususnya Menghala ke Selatan dan juga Pantai Timur serta utara tanah air. Jadi sekarang ini penonton, kita nak beralih kepada satu perkara yang akan menjadi perhatian kita semua pada hari ini iaitu berkenaan dengan petisyen Nick Elin terhadap enakmen jenayah syariah negeri Kelantan. Dan untuk makluman anda, pemakluman berkenaan keputusan Mahkamah Persekutuan yang akan bersidang hari ini untuk memberi keputusan dalam kes petisyen yang difailkan oleh Nick Elin, Zurina Nick Abdul Rashid terhadap Kerajaan Negeri Kelantan bagi mengisytiharkan 18 peruntukan kesalahan dalam enakmen jenayah syariah negeri itu. Ya, jadi untuk pengetahuan anda semua, keputusannya kita akan sama-sama dapatkan hari ini di mana ia akan diputuskan panel 9 Hakim Mahkamah Persekutuan. Adakah petisyen ini berjaya diluluskan ataupun yang sebaliknya. Isu ni agak sensitif sebenarnya kalau kita nak bincangkan kerana ia melibatkan agama. Jadi orang ramai dinasihati untuk tidak menyebarkan sebarang spekulasi ataupun menyebabkan keraguan terhadap institusi perundangan negara. Kita biarkan mereka yang mempunyai kepakaran dalam bidang ini untuk melaksanakan tugas mereka. Okey, daripada pembahasan kita berkenaan petisyen Nick Elin ini akan kita sama-sama nantikan keputusannya pada hari ini. Kita nak beralih kepada satu lagi topik. Kita membuka fail syariah iaitu berkenaan dengan hak jagaan anak angkat. Jadi untuk kita membicarakan topik ini dengan lebih mendalam lagi, kita bersama dengan tetamu kita secara Google Meet pada ketika ini iaitu Tuan Haji Moiz Basri, Timbalan Presiden Persatuan Peguam Syari'i Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan Haji, hari ini kita punya topik nak bercerita berkenaan dengan hak jagaan anak angkat. Isu ini selalunya akan timbulkan sedikit salah faham ataupun mungkin kurang senang antara keluarga kandung dan juga keluarga angkat apabila ada berlaku sebarang pertikaian antara mereka untuk mendapatkan hak penjagaan. Tuan Haji, kau boleh kongsikan mukadimah pada pagi ini, siapa sebenarnya yang lebih berhak kalau kita nak cerita berkenaan dengan penjagaan anak angkat ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adrina dan juga Munawar. Baik, untuk pemahaman kita, pemahaman peringkat awal asasnya berkaitan dengan anak angkat ni, kita selalu ataupun semenjak dulu kita ada sedikit kekeliruan tentang kedudukan anak angkat itu sendiri. Sebab kita berada dalam sebuah negara Malaysia di mana ada, kalau saya boleh katakan, sebenarnya ada dua asas perundangan yang berbeza yang terpakai kepada orang Islam dan juga orang bukan Islam. Ke situ yang saya rasa menjadi punca terdapatnya kekeliruan berkaitan dengan kedudukan anak angkat ini. Di mana undang-undang yang mentadbir berkaitan dengan anak angkat ini di Malaysia secara umumnya dia ada dua undang-undang asas, iaitu satunya Akta Pengangkatan dan satu lagi adalah Akta Pendaftaran Anak Angkat. Jadi pendaftaran anak angkat memang orang Islam boleh pakai juga undang-undang itu, iaitu daftar anak angkat, tetapi dia tidak akan terpakai. Orang Islam ini tidak terpakai ataupun tidak boleh mengaplikasikan undang-undang yang ada dalam Akta Pengangkatan. Sebab Akta Pengangkatan itu menetapkan syarat ataupun meletakkan perundangannya bahawa anak angkat itu apabila telah dijaga oleh ibu ataupun keluarga angkat, ibu dan bapa angkat, dan juga pendaftarannya juga telah sempurna berkaitan dengan pengangkatan itu, maka kedudukan anak angkat itu seolah-olah menjadi anak kepada keluarga angkat itu, dan ibu kandung ataupun ibu kandung ataupun keluarga asal anak itu sudah tidak mempunyai apa hak terhadap anak tersebut. Tapi berbeza dengan perundangan Islam, kerana kita tidak boleh menafikan tentang kedudukan undang-undang syariah yang mana kita berasaskan daripada Al-Quran dan juga hadis, asas sumber hukum kita, di mana anak angkat itu walaupun telah diangkat, walaupun telah didaftarkan sebagai anak angkat kepada keluarga lain daripada keluarga asalnya atau keluarga kandungnya, tetapi pertalian darah, kedudukan anak itu tetap juga nasab dan juga haknya itu masih kuat kepada keluarga asal. Cuma dia adalah beberapa perkara lain yang akan timbul jika berlaku pertikaian tentang penjagaan itu, tetapi hak
lebih utama tetap kepada keluarga kandung asalnya. Yang itu yang perundangan syariah ada berbeza sedikit dengan perundangan sivil, yang mana itu mungkin juga menimbulkan kekeliruan walaupun masing-masing boleh katakan saya telah daftar anak ini sebagai anak angkat saya, maka saya mempunyai hak yang mutlak kepada anak ini. Yang itu untuk perundangan Islam dia sebenarnya tidak berapa tepat untuk kita katakan begitu. Okey, Tuan Haji, kita ingin melihat kepada realiti semasa masyarakat kita. Ya, kita faham seperti yang Tuan Haji nyatakan tadi. Dalam masyarakat kita ni ada dua kategori pengangkatan anak. Satu melalui saluran yang sah seperti yang Tuan Haji yang nyatakan tadi. Satu lagi Tuan Haji yang menjadi kebimbangan kita semua adalah melalui cakap-cakap janji mulut manis sahaja. Iaitu bila kita mengambil seorang anak tersebut sejak daripada kecil, tetapi bila dah besar ibu bapa kandung mula menuntut anak tersebut. Jadi bagaimana proses ini? Sebab saya teringat kes adik Amir 3 tahun yang lalu yang sangat menyayat hati kita semua, Tuan Haji. Ya, betul. Yalah, dia bila kita bercerita tentang tentang proses penjagaan anak, untuk menuntut tentang anak ni, dia sebenarnya memang melibatkan emosi, sebab kita bertikai, kita bergaduh tentang seorang manusia. Kita tidak bergaduh tentang barang ataupun duit. Yang itu yang menimbulkan emosinya. Ya, proses untuk mendaftarkan anak angkat itu memang kita boleh ikutlah akta pendaftaran pengangkatan itu. Yang mana adalah prosesnya di mana kena hadir daripada pendaftar anak angkat ini untuk dan juga adalah dokumen-dokumen dan barang-barang tertentu untuk ataupun untuk mendaftarkan anak ini menjadi anak angkat yang akan dijaga oleh orang sekian-sekian. Ya, bagi isu di mana pendaftaran itu tidak ada langsung, ya, itu memang agak, orang kata tu, kalau saya katakan agak sedih jugalah kalau misalnya kata keluarga yang asalnya datang menuntut. Memang secara perundangan asasnya kita tidak boleh nafikan. Suka ataupun tidak suka, itulah perundangannya bahawa keluarga asal tetap boleh menuntut, melainkan jika anak itu diambil daripada kecil, anak itu dia disusukan, katakanlah disusukan oleh ibu angkat itu, ya, yang itu mungkin ada orang kata itu ada kekuatan sedikit bagi keluarga angkat ini untuk menuntut, sebab dia menjadi bukan kerana konsep dia anak angkat, tapi kerana konsep dia anak susuan. Ya, sebab walaupun perundangan, kita kena ingat bahawa kalau saya boleh sentuh sedikit tentang perundangan berkaitan dengan hak jagaan anak ni, walaupun memang kita tidak boleh menafikan bahawa hak keutamaan bagi penjagaan ini kepada ibu kandung, ya, tetapi perundangan juga menetapkan bahawa dalam keadaan apa pun mahkamah itu sendiri, mahkamah syariah dalam isu ini mempunyai kuasa yang tidak terbatas dalam nak meletakkan anak itu di bawah jagaan sesiapa sahaja, termasuk di bawah jagaan Jabatan Kebajikan Masyarakat walaupun ibu kandungnya masih hidup, jika mahkamah mendapati bahawa kebajikan anak itu adalah lebih baik jika diletakkan penjagaannya kepada orang-orang tertentu. Walaupun asasnya ibu kandung lebih berhak, lebih layak, tetapi mahkamah masih tetap punya kuasa yang tidak terbatas untuk meletakkan anak itu kepada orang lain. Jadi dekat situ yang kita kena tengok juga situasi atau keadaan semasa. Ya. Tapi kalau macam saya kata tadi, kalau macam ibu susuan, dia ada juga hak yang kuat juga walaupun tidak support ibu kandung, tapi dengan konsep dengan fakta dia menyusukan anak itu, dia dan membesarkan anak itu, dia boleh rely ataupun boleh bergantung kepada peruntukan undang-undang bahawa mahkamah masih ada kuasa untuk melihat keseluruhan situasi demi menjaga kebajikan dan kemaslahatan anak itu, untuk dia juga menuntut bagi hak penjagaan tersebut. Tuan Haji, apa hak anak itu sendiri? Kalau kita cerita ni, mungkin anak yang bawah 18 tahun kan, mereka tidak mempunyai ialah kehendak mereka sendiri. Jadi mereka hanya mengikut keputusan mahkamah. Bagaimana anak itu sudah menjangkau usia remaja 18 tahun ke atas? Adakah mereka mempunyai hak sendiri untuk memilih dengan siapa ataupun keluarga mana yang mereka ingin meneruskan kehidupan mereka? Ya, okey. Kita di Malaysia ini kita memakai undang-undang bahawa 18 tahun baru kita merdeka, baru kita bebas untuk kita buat pilihan dan ke mana-mana saja. Maknanya kalau ke sana ke sini tiada yang larang, itu kalau kita konsep atas 18 tahun. Tapi dalam Islam itu sendiri dan juga dalam pemakaian perundangan di mahkamah syariah itu sendiri, sebenarnya macam saya kata tadi, subjek matter kita adalah manusia. Jadi manusia ini kita tidak boleh nafikan bahawa dan Islam juga iktiraf benda tu.
sebenarnya kita bukan peringkat umur 18. Kita dalam Islam kita ada peringkat umur mumayyiz, balik. Mumayyiz. Ya. Dan mumayyiz ini kita andaikan mumayyiz ini adalah apabila lelaki itu seorang berumur 7 tahun dan anak perempuan itu berumur 9 tahun. Ya. Mereka ini boleh buat pilihan. Dia tak sampai 18 pun. Anak lelaki 7 tahun, perempuan 9 tahun. Ini yang Islam anggap mereka ini telah mumayyiz. Ini perundangan yang dan perundangan kita. Mereka boleh buat pilihan dan mahkamah kena ambil kira pilihan dia orang. Mahkamah boleh temubual anak-anak ini, tanya hal ehwal dia dan tanya kat mana yang dia rasa lebih selesa, dan kat situ mahkamah boleh menilai kebajikan anak itu daripada berdasarkan kehendak dan pilihan anak-anak tersebut. Dan yang ini adalah sebenarnya satu perkara yang orang kata tu kuat untuk untuk mahkamah putuskan. Ya, sebab kita ni dan kalau kita lihat realitinya pun, manusia bila tak payah kita pergi 18 tahun, kita pergi umur 12 tahun, 13 tahun, ya, kalau apa pun yang mahkamah perintahkan, apa pun kita paksa dia, ya. Sekarang ni budak-budak, dia ada handphone, dia boleh order Grab dan dia boleh lari naik bas, naik taksi pergi ke rumah yang mana yang dia nak. Dan itu yang kita kena pertimbangkan, dan mahkamah juga memang mempertimbangkan bahawa kehendak anak itu walaupun bukan konklusif, tetapi dia menjadi satu kekuatan, satu faktor yang cukup kuat untuk menentukan kat mana nak letak anak ini untuk dijaga. Okey, Tuan Haji, saya nak kaitkan dengan satu situasi yang mungkin kita pernah dengar di media sosial, iaitu situasinya ialah kalau sebelum ini pasangan suami isteri ini sepanjang berkahwin tidak mempunyai zuriat dan mengangkat seorang anak angkat, dan kemudiannya apabila bercerai kedua-duanya melepaskan tangan, kedua-duanya tidak mahu menjaga anak angkat tersebut. Jadi apa antara undang-undang yang akan melindungi anak angkat tersebut, Tuan Haji? Okey, baik, dalam situasi tersebut, itu yang agak sedih tu, maknanya bila masa mula-mula okey nak ambil, bila dah apa, itu yang sebenarnya saya nak kena sentuh juga sedikit, bahawa satu perkara yang menjadi masalah dalam masyarakat kita adalah apabila berlaku penceraian antara ibu dan bapa ni, tak kisahlah ibu kandung, bapa kandung, ibu angkat, bapa angkat ni, dalam kebanyakan hal selalunya anak-anak yang masih kecil, yang bawah 18, yang masih sekolah, yang selalunya menjadi bangsa. Ya, bukan kata ada berapa, tapi saya punya perhatian tu sebenarnya ada banyak kes-kes yang begitu yang mungkin tidak dilaporkan, tetapi anak-anak ini terbuang begitu saja. Ya, dekat sinilah yang sebenarnya kalau dari segi perundangannya sebenarnya tetap mahkamah ada kuasa untuk meletakkan anak itu di bawah jagaan orang yang lebih layak, ataupun institusi maksudnya Jabatan Keluarga Masyarakat dan sebagainya, diletakkan jagaannya di situ. Ya, tetapi sebelum sampai ke mahkamah dia tak cari orang, mahkamah dia menunggu orang datang buat permohonan dan sebagainya. Dekat situlah pentingnya, yang di sini di luar sikit daripada perundangan, adalah pentingnya orang kata tu peranan masyarakat sekeliling, jiran-jiran, saudara mara kepada anak itu sendiri, ataupun saudara mara kepada keluarga angkat anak itu sendiri, dalam orang kata tu nak mengambil langkah-langkah yang perlu dan wajar supaya kebajikan anak tersebut tetap terjaga. Maknanya tidak penting ia diletakkan di mana, tetapi yang penting diletakkan di tempat yang sesuai dan layak untuk anak itu membesar dengan baik. Satu lagi Tuan Haji, kita bercakap berkenaan dengan pembahagian harta. Bagaimana untuk kita mengetahui adakah anak angkat ini layak untuk mendapat sebahagian harta pusaka daripada keluarga angkat mereka ataupun keluarga kandung mereka? Bagaimana pembahagian itu? Ya. Yang itu yang juga kita kena faham bahawa anak angkat, harta ini hanya layak diperolehi ataupun yang dapat hanyalah anak kandung. Jadi anak angkat, anak tak sah taraf, dia tidak layak untuk mendapat harta, ya, pusaka daripada ibu bapa angkat dia itulah. Ya, maknanya sebab Islam dia menjaga nasab anak tersebut memang kepada keluarga asalnya. Jadi dia boleh mewarisi harta pusaka daripada keluarga asalnya. Misalnya katalah keluarga asalnya itu, keluarga kandung itu orang yang kaya, buang anak tu diberikan kepada, jadikan anak kepada orang lain. Bila keluarga kandung dia tu maknanya meninggal, ayah dan ibu kandung dia meninggal, dia masih ada hak walaupun dia telah diangkat lama dan tidak pernah
orang kata tu tak pernah dijaga oleh keluarga kandungnya. Begitu juga sebaliknya. Jika keluarga angkatnya itu meninggal walaupun kaya ke ataupun ada kaya ataupun tidak, anak angkat itu tidak boleh mewarisi harta daripada keluarga angkatnya. Tapi dia ada proses lain ataupun alternatif lain lah yang membolehkan, di mana dalam Islam ini kita ada perundangan berkaitan dengan wasiat yang sebagai alternatif untuk keluarga angkat ini nak memastikan bahawa anak angkat ini ada bahagiannya sekiranya ibu dan bapa angkat yang meninggal. Dan juga boleh juga buat proses hibah, iaitu pemberian secara orang kata tu pemberian gratuitous gift ataupun pemberian sagu hati kepada anak angkat ini. Yang itu alternatif yang ada. Tapi pewarisan apabila meninggal, pewarisan secara faraid itu memang tak dapat. Faham. Baik. Okey, baik. Itu secara ringkas kami kongsi pada anda hari ini berkenaan dengan hak jagaan anak angkat dan bagaimana ialah proses ini dari struktur perundangan untuk kita laksanakan apabila ada berlaku sebarang perceraian ataupun kematian dan sebagainya, bagaimana hak yang kita perlu berikan kefahaman kepada anda semua berkenaan dengan anak angkat ini. Walaupun kita ingin ucapkan terima kasih kepada Tuan Haji Muiz Basri, Timbalan Presiden Persatuan Peguam Syari'i Malaysia. Terima kasih Tuan Haji. Sama-sama. Assalamualaikum. Terima kasih juga kepada Munawar dan juga Edrina. Waalaikumsalam. Terima kasih Tuan Haji. Baik, itu antara perhatian kita khususnya berkenaan dengan fail syariah hak jagaan anak angkat. Okey, selepas ini banyak lagi topik yang akan kami kupas, kami bawakan kepada anda. Tapi sekarang ini kita berehat seketika. Teruskan kesetiaan anda bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia.